Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang dikasihi. Okey, hari ini ya Cikgu Rizwan daripada SMK Ambrose. Cikgu akan berbicara tentang salah satu daripada subtopik di dalam ikatan kimia, iaitu kita panggil sebagai ikatan datif. Okey. Apa yang kita nak tahu hari ini berkaitan dengan ikatan datif, ya. Ikatan datif ini adalah salah satu daripada subtopik yang baru ya di dalam KSSM. Okey, jadi pelajar juga baru lagi lah jumpa dengan ikatan datif ni. Sebelum ni kita hanya belajar dua ikatan saja, iaitu ikatan ion dan juga ikatan kovalent ya. Okey, apa yang kita nak ceritakan tentang ikatan datif kita pada hari ini ialah yang pertama adalah ikatan datif ini ialah suatu ikatan yang dikatakan sebagai ikatan kovalent yang istimewa ya. Dia adalah ikatan kovalent tapi dia lain sikit dengan ikatan kovalent yang biasa ya. Ikatan datif ni juga kalau ada dalam certain buku ya, dia panggil sebagai ikatan koordinat ya. Ikatan koordinat. Okay? So dia membawa maksud yang sama lah, tapi kita akan familiar dengan nama ikatan datif. Okay. Cikgu akan sentuh dulu dua perkara di sini ya. Yang pertama adalah apa yang awak perlu tahu ya, ataupun apa yang awak ingat tentang ikatan kovalent. Sebab tadi cikgu cakap ikatan datif ni dia berkait dengan ikatan kovalent. Means dia adalah suatu ikatan kovalent dengan ciri yang istimewa ya. So apa yang awak ingat tentang ikatan kovalent? Okey, first sekali apa yang awak perlu tahu ikatan kovalent kita dah belajar sebelum ni, awak pun dah belajar sebelum ni ya. Dia adalah apa yang dia buat, dia berkongsi elektron. Okey, dia berkongsi elektron di antara dua atoms ataupun lebih lah. Okey, dan ikatan itu, perkongsian itu berlaku di antara bukan logam dengan logam. Okey, so bukan logam dengan bukan logam. Maafkan cikgu ya, bukan logam dengan bukan logam. So dua-dua adalah bukan logam. Itu akan menghasilkan ikatan kovalent. Okey, itu basic untuk ikatan kovalent lah. Okey, perkara yang kedua ya, ini yang kita akan pergi dengan lebih mendalam sedikit, iaitu perbezaan di antara ikatan kovalent dengan ikatan datif ya, beserta dengan sedikit contohlah cikgu akan tunjukkan pada awak. Okey. Alright. Apa yang kita nak tahu, apa yang berbeza, kita panggil kedua-duanya tadi, cikgu kata ikatan kovalent, dan ikatan datif adalah ikatan kovalent yang istimewa ya. Apa perbezaan dia? Ikatan kovalent yang biasa ya. Okey, untuk yang di atas tadi ya, ikatan kovalent dia berkongsi elektron, bukan logam dan juga bukan logam. So dua ciri ni, ikatan datif juga ada dua ciri yang sama, dia berkongsi elektron dan berlaku di antara bukan logam dan juga bukan logam. Okey. Kita pergi kepada yang di bawah, perbezaan ya. Perbezaan antara ikatan kovalent biasa dan juga ikatan datif. Okey, kita tahu ikatan kovalent dia berkongsi bilangan elektron yang sama. Means dia cakap awak kongsi, saya pun kongsi. You share, I share. Means dia berkongsi sama banyak. Kalau atom A menyumbang satu elektron untuk dikongsi, atom B juga akan menyumbang jumlah yang sama untuk dikongsi. Okey, sama juga kalau you buat syarikat kan. Kalau you buka syarikat, Ahmad dengan Badul, okey, so dia akan kalau syarikat itu dia berharga 2,000 ataupun permulaan lah kita nak buka syarikat kan, nak berniaga, modal dia adalah 2,000. Jadi Ahmad dia perlu menyumbang 1,000, manakala Badul juga perlu menyumbang 1,000. Okey, so itu maksudnya di sini ya. So kita dapatlah modal kita 2,000, barulah boleh memulakan perniagaan tersebut. Okey. So di sini bermaksud ikatan kovalent dia mesti sama. Mesti kita kata adil ya. A mesti bagi sama banyak dengan B. Okey. So kita pergi pula kepada ikatan datif. Kenapa ikatan datif ni kita panggil sebagai ikatan kovalent yang istimewa? Okey. Ikatan kovalent istimewa di sini, ikatan datif ni, dia tidak berkongsi bilangan elektron yang sama. Malahan hanya satu atom sahaja yang akan menyumbang elektron untuk dikongsi. Manakala satu lagi atom tidak menyumbang apa-apa pun. Okey? Means
dia hanya berada di situ, dia menyumbang, orang cakap nothing lah, nothing, tak menyumbang apa-apa, tapi dia mencapai kestabilan juga. Okey, kalau kita lihat contoh daripada gambar, contoh macam Ahmad dengan Badul lah, katakan kita gunakan orang yang sama juga. Ahmad dengan Badul, okey, modal perniagaan 2000, modal perniagaan 2000. okey, untuk memulakan perniagaan ni Ahmad bagi RM2000, manakala Badul pula tak bagi apa-apa. Jalan tak perniagaan ni? Jalan. Cuma peranan Badul di sini, mungkin Badul akan bertindak sebagai pengurus yang menguruskan perniagaan itu, manakala Ahmad pula tak buat apa-apa, contohlah kan. Tapi perniagaan itu mesti jalan, modal itu dapat juga 2000, so perniagaan boleh berjalan. Okey, means di sini tidak ada apa-apa yang merisaukan lah, cuma Badul mencapai kestabilan walaupun dia tidak menyumbang apa-apa di sini. Okey, so itulah yang dimaksudkan tadi. One share but the others share nothing, maksudnya contribute nothing, tetapi dia mencapai kestabilan. Okey, itu yang dimaksudkan dengan ikatan kovalen yang istimewa. Ini contoh gambar dia lah. A menyumbang 2, manakala B tak menyumbang apa-apa, tapi B mencapai susunan elektron oktet yang stabil ataupun susunan duplet yang stabil. A pula di sebelah sini dia menyumbang 1, B pula menyumbang 1 untuk ikatan kovalen yang biasa. Okey, kalau cikgu bagi awak contoh nanti, barulah awak akan lebih faham lagi berkaitan dengan ikatan datif ini. Okey, dapatlah kita simpulkan di sini maksud ikatan datif ataupun definisi bagi ikatan datif ialah ikatan kovalen antara dua atom yang mana pasangan elektron yang dikongsi berasal dari satu atom sahaja. Okey, so ikatan kovalen yang terjadi di antara dua atom yang mana satu pasang saja ataupun satu saja atom yang menyumbang elektron untuk dikongsi, manakala satu lagi atom tidak menyumbang apa-apa. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh kita ada dua contoh di sini. Contoh yang pertama untuk SPM ni adalah contoh yang biasa, contoh yang biasa yang ada dalam buku teks awak pun ada, dalam buku modul mana-mana pun ada, iaitu H3O+ yang kita panggil sebagai ion hydroxonium. Okey, hydroxonium. Okey. Kemudian kita ada di sini ion, contoh yang kedua kita ada amonium ataupun ion amonium, ion amonium. Okey. Mana datang dua ni, ion hydroxonium ialah dia punya origin dia atau dia punya asal dia adalah daripada molekul air H2O, dia bergabung dengan ion hidrogen. Okey, yang ini biasanya berlaku di dalam air lah. Ion hidrogen tu mungkin datang daripada asid lah, daripada asid. Biasanya H+ ni datang daripada asid. Okey, so H2O+ dengan H+, so kita dapatlah ion hydroxonium. Manakala ion amonium pula berasal daripada NH3. NH3 adalah ammonia ataupun gas ammonia. Okey, jangan keliru di antara ion amonium dengan gas ammonia. Ammonia yang dilarutkan dalam air tambah dengan H+, tambah dengan H+, kita dapatlah amonium ataupun ion amonium. Okey, di sini kita akan tunjukkan dulu contoh yang pertama, H3O ni bagaimana dia terbentuk. First kali awak lukis dulu H2O, lukis dulu H2O. So kita ada O di sini. Cikgu O, hitam dulu, O, kemudian double bond. Kalau lagi cantik kita lukis dalam bentuk Lewis structure, supaya kita nampak dengan jelas lah. Okey. Okey, O dia ada 6 elektron, oksigen ada 6 elektron valence. So kita lukis dulu elektron valence bagi oksigen, 1 2 3 4 5 6. Okey. So dia akan dipanggil sebagai elektron lah. Okey. Kemudian dua ni, cikgu
Cikgu guna padam di sinilah. Okey, yang ni kita pecahkan dua elektron ni, kita letak satu atas, satu bawah. Okey, untuk dikongsi nanti ya dengan kita punya hidrogen kita kan. Okey, kemudian hidrogen kita lukiskan di bawah ni, hidrogen. Okey. Hidrogen dengan hidrogen ni kita akan letakkan hidrogen, dia ada satu elektron valence. So hidrogen kita letak satu elektron valence di sini, satu lagi elektron valence di sini. Okey, so kemudian kita dapatlah hidrogen kita akan dapat susunan elektron duplet yang stabil. Manakala oksigen kita tengok ada berapa? 2, 4, 6, 8. So oksigen kita juga telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, so kemudian ada pula kita punya ion hidrogen di sini ya. Kita tahu ion hidrogen dia tidak ada langsung elektron untuk dikongsi. Tiada elektron untuk dikongsi ya. So apa yang dia buat untuk dia masuk ya? Di sini di oksigen kita ada dua pasangan elektron yang bebas ya. Ini pasangan yang pertama, ini adalah pasangan yang kedua. Dua pasangan elektron yang bebas. Okey, apa yang dua pasangan ni buat? Dia tak ada berkongsi dengan siapa-siapa. Dua pasangan ni buat. So salah satu daripada pasangan ni akan contribute ataupun akan menyumbang dua elektron untuk dikongsikan dengan hidrogen kita. Okey. So di sini apa yang kita dapat ialah bila kita dia jadi dia kongsi tu, yang lain masih samalah. O 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogen 7, 8. So kita masukkan hidrogen di sini ya. Hidrogen dan plus. Dia bawa lagi lah dia punya ion tu di situ ya. Sebab dia tiada elektron untuk dikongsi, so dia akan berkongsi ataupun akan menerima dua elektron yang disumbangkan oleh oksigen tadi untuk dikongsi. Okey, sekarang ni kita dapatlah hidrogen pertama kita dapat duplet, hidrogen kedua dapat duplet, oksigen kita pun dapat oktet, manakala ion hidrogen kita juga dia dapat duplet. Okey, so dia telah mencapai kestabilan. Okey, di situlah terjadinya ikatan datif. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula ya, bagi amonia ya. Kita lukis amonia kita. N, kita lukis dulu dia punya origin ya. Amonia kita N ada berapa dia punya ni? Ada 5 kan? Elektron valence dia 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi kita lukis kita punya hidrogen. 1, 2, 3 hidrogen. So hidrogen ada 1 elektron valence, dia akan sumbang 1 elektron valence untuk dikongsi. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 1 kan. Kemudian so sekarang ni hidrogen kita yang ketiga-tiga ni pun telah mencapai susunan elektron duplet. Semua tiga-tiga dapat duplet. Manakala kita punya nitrogen pula 2, 4, 6, 8. So dia pun dapat oktet ya. So telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, so di sini kita tahu tadi kita ada ion hidrogen ya, yang tiada elektron untuk dikongsi pun. Dan nitrogen kita ada satu pasang elektron bebas ya, kita panggil dia sebagai lone pair, lone pair electrons. Dia tak ada lah, dia tidak ada pasangan ya di situ. Dia tidak berkongsi dengan sesiapa. Jadi dia ni ataupun pasangan elektron bebas pada atom nitrogen akan menyumbang dua elektron untuk dikongsi ya, bukannya dia sumbang terus bagi terus tak, dia kongsi dengan hidrogen ya. Jadi hidrogen akan masuk di situlah. So akhir sekali kita akan dapat bentuk dia beginilah ya, hidrogen. Atas ni letak hidrogen plus. Okey, so dapatlah bentuk ion amonium kita.
Okey, yang terakhir untuk hari ini, untuk video kali ini ialah cikgu akan berkongsi bagaimana awak nak menjawab sekiranya ada soalan yang berkaitan dengan ikatan datif lah. Okey. So yang pertama contoh soalan dia bagi awak dalam bentuk beginilah contoh dia nak suruh awak terangkan bagaimana pembentukan ikatan datif contoh So ini gambar tadi gambar rajah kita punya ion hidroksonium kita yang telah pun cikgu lukis bagaimana dia berkongsi di mana ikatan datif kita berada di sinilah. Di sini ialah ikatan datif kita. Ikatan datif di mana tempat di mana kita punya oksigen tu menyumbang 2 elektron untuk dikongsi ataupun sepasang elektron untuk dikongsi dengan ion hidrogen kita. Okay. So first kali apa yang awak perlu buat adalah awak perlu tulis dulu atom oksigen kita. Cikgu gunakan dengan pen hitam lah. Okay. First bagi tahu atom oksigen telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, tadi kita dah kira kan dia dah stabil manakala dan atom banyak kan hidrogen kan, so kita tulis atom hidrogen juga mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okey. Yang kedua, apa yang kita nak terangkan adalah kita bagi tahu pula ion hidrogen kita. Tadi dia tu single, tak ada apa-apa kan. So kita bagi tahu dulu ion hidrogen tidak mempunyai apa? Elektron pada mana? Pada petalanya pada petalanya. In its shells kan, tak ada dalam petala dia. Okey, yang ketiga, so bila dia tak ada tapi dia nak juga masuk untuk buat ikatan, apa yang oksigen akan buat ialah atom oksigen akan menyumbang satu pasang elektron. Okey. Satu pasang elektron untuk apa? Satu pasang tu 2 lah kan? Sepasang untuk dikongsi untuk dikongsi dengan ion hidrogen. Okey. So bila dia dah dapat kongsi tu, teruslah kita buat ayat yang terakhir, yang keempat, dalam H3O+ dalam ion hidroksonium sekarang ni semualah dah mencapai atom oksigen atom oksigen, lagi apa? Lagi atom semua atom hidrogen dan apa satu lagi, ion hidrogen telah mencapai susunan elektron oktet dan duplet masing-masing. Maksudnya semua telah mencapai kestabilan masing-masing lah dengan cara yang berbeza. Satu oktet dan yang lain-lain telah mencapai duplet. Okey, so itu sahaja yang boleh cikgu kongsikan dengan awak Beberapa, tak banyak lagi contoh yang kita boleh tengok berkaitan dengan ikatan datif. So tapi ikatan datif ni sebenarnya simple sahaja tak susah sangat lah berbanding dengan ikatan-ikatan yang lebih panjang seperti ikatan ion dan juga ikatan kovalent dia lebih banyak lagi contoh-contoh yang lain So terima kasih setakat ini saja video kita pada kali ini. InsyaAllah sekiranya ada rezeki kita akan jumpa lagi pada video-video yang akan datang Saya Cikgu Rizwan daripada SMK Ambrose. Terima kasih kerana sudi mendengar. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih.